Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam, kedua-dua mata wang Eropah dan Pound British meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada awal dagangan, Euro berjaya memperoleh momentum menaik yang kukuh didorong oleh data optimis mengenai sentimen ekonomi zon Euro. Penunjuk bertambah baik kepada negatif 38.7 pada bulan November daripada negatif 59.7 sebulan sebelumnya. Semangat perniagaan Jerman juga menyaksikan pemulihan yang mengejutkan pada bulan November yang menyokong euro. Angka terkini menunjukkan bahawa inflasi secara beransur-ansur melonggarkan cengkamannya terhadap ekonomi Eropah. Data mengenai keluaran dalam negara kasar zon euro bagi suku ketiga memenuhi jangkaan penganalisis. Ekonomi berkembang sebanyak 2.1% tahun ke tahun dalam tempoh 3 bulan hingga September. Jumlah pekerjaan dalam kawasan mata wang tunggal juga meningkat. Secara amnya, ia sejajar dengan ramalan. Di samping itu, harga pengeluar Amerika Syarikat meningkat kurang daripada jangkaan pada bulan Oktober. Dalam 12 bulan hingga Oktober, indeks harga pengeluar meningkat sebanyak 8.0% selepas meningkat sebanyak 8.4% pada bulan September, manakala ahli ekonomi telah membuat ramalan awal sebanyak 8.3%. Semua ini menyumbang kepada rally dalam euro dan pound British. Walau bagaimanapun, sentimen kenaikan harga merosot berikutan berita bahawa dua peluru berpandu melintasi Poland yang telah mengorbankan 2 nyawa. Oleh itu, ketegangan geopolitik yang membara yang disebabkan oleh operasi ketenteraan khas Rusia di Ukraine menakutkan pelabur, memaksa mereka untuk mengunci keuntungan. Ini seterusnya membawa kepada penurunan mendadak dalam aset berisiko. Kemudian keadaan agak stabil dan suasana yang lebih tenang menguasai sesi Asia hari ini. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data tentang harga pengguna di Britain. Pakar ekonomi meramalkan kadar inflasi boleh meningkat sehingga 10.7%. Bacaan ini mungkin memberi kesan positif kepada pound sterling atau menurunkannya. Lagipun, kenaikan inflasi adalah faktor negatif bagi ekonomi, tetapi ia memaksa Bank of England untuk bertindak agresif. Oleh itu, jika indeks harga pengguna memenuhi atau bahkan mengatasi jangkaan penganalisis, pengawal selia UK perlu terus menaikkan kadar faedah. Pada separuh kedua hari ini, pedagang mungkin mengalihkan tumpuan mereka kepada jualan runcit Amerika Syarikat. Penunjuk itu dijangka meningkat sebanyak 1.0% pada bulan Oktober. Jika bacaan melebihi anggaran median, dolar Amerika Syarikat mungkin dilihat akan berlaku momentum menaik jangka pendek. Kenaikan mendadak dalam jualan runcit pasti akan mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi yang mungkin mendorong Fed untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas. Tambahan pula, hari ini pedagang mungkin memberikan perhatian kepada pendengaran laporan inflasi UK serta ucapan oleh Gubernur Bank of England Andrew Bailey dan Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde. Sekarang mari kita pertimbangkan pasangan euro-dolar dari sudut teknikal. Menurut carta dagangan 1 jam, kita seharusnya memberikan tumpuan terhadap tahap 1.0384 dan 1.0333. False breakout di 1.0384 atau 1.0438 akan mencipta isyarat jualan yang kukuh. Dalam kes ini, aliran menaik yang dilihat sejak awal bulan akan ditembusi dan pasangan itu akan meluncur ke 1.0333. Jika harga menetap di bawah paras ini dan mengujinya dari bawah ke atas, euro akan berada di bawah tekanan yang lebih kuat. Penembusan di 1.0282 yang merupakan tahap sokongan yang kukuh akan membawa kepada penjualan besar dalam pasaran. Mata wang Eropah mungkin turun sehingga 1.0227 dan 1.0180. Di tahap ini, saya mengesyorkan untuk membuat pembelian di rebound untuk mendapatkan pembetulan intraday 35 sehingga ke 40 pips. Jika kenaikan harga mengekalkan kawalan di 1.0333 atau menembusi di atas 1.0384, terdapat kemungkinan untuk pembelian dengan mengira kenaikan sehingga 1.0438 dan 1.0478. Jika harga menguji semula dan menembusi di atas paras 1.0478, ia akan melanjutkan kenaikan kemudian menuju ke 1.0525 dan 1.0568. Di tahap 1.0568 pula, ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membuat penjualan di rebound.
Penjualan di rebound juga boleh dipertimbangkan di 1.0478 dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Bagi pound British, keadaannya adalah sama. Semalam pound sterling melonjak tetapi kemudian memasuki pembetulan menurun yang kuat. Dalam kes false breakout di 1.1881, isyarat jual akan dihasilkan dan penjual akan menyeret harga turun ke 1.1797. Jika harga menetap di bawah tahap ini dan mengujinya dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat lagi. Oleh itu, pound British akan merosot sehingga 1.1740 dan 1.1677. Di tahap 1.1677, pedagang mungkin akan membuat pembelian di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 40 sehingga ke 45 pips. Pembelian di 1.1797 dan 1.1740 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Jika harga bersatu di atas 1.1881 dan mengujinya dari atas ke bawah, pound British akan naik ke 1.1937 dan 1.1982. Penjualan di tahap ini akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sebagai alternatif, ada kemungkinan untuk penjualan di rebound di 1.2021 dan 1.2078. Secara umum, dinamik aset berisiko akan bergantung kepada berita mengenai isu geopolitik dan keadaan di Ukraine. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.